Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Hari ini ada satu lagi tulisan yang menarik yang insya-Allah saya akan berikan sedikit perkongsian dan pandangan, juga memberikan respon terhadap penulisan daripada Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, berkaitan dengan satu tulisan beliau dalam mungkin tulisan berkala di bawah minda Presiden PAS, iaitu jangan kecewakan peranan anak muda. Tulisan ini tidak jauh beza daripada apa yang ingin disampaikan pada tulisan beliau yang lalu, yang saya berikan juga komentar. Beliau menulis tentang jangan kecewakan peranan anak muda dan juga membawa cerita beberapa sahabat Nabi dan juga kisah para anbiya sebelum daripada ini. Antara para sahabat Nabi yang disebutkan Usaid bin Khudair, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, yang diberikan peranan oleh Umar Al-Khattab dan juga kepimpinan sahabah ketika itu, dan juga disebutkan sebelum daripada para anbiya, iaitu Ashabul Kahf, juga Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Ibrahim, Musa, Harun alaihi wassalatu wassalam. Satu tulisan yang baik, satu tulisan yang menggambarkan betapa pentingnya anak-anak muda. Dan ini saya setuju, saya tidak boleh untuk katakan tidak setuju. Kadang-kadang kita melihat kepada peranan orang yang lebih tua, namun tulisan yang dipenuhi dengan berkaitan dengan orang muda ini melebihi daripada separuh, dan cuba untuk disimpulkan pada penghujungnya sama, modus operandinya sama, kaedah penulisan, metodnya yang sama. Selepas daripada itu mulalah kesimpulan-kesimpulan politik dan juga penggunaan agama yang bagi saya sangat-sangat tidak sesuai, sangat-sangat kasar, sangat-sangat berbahaya, kerana ia ada unsur-unsur penghakiman terhadap iman dan juga membawa kepada bau-bauan takfiri. Jujur saya katakan, kerana nanti akan menyamakan sebahagian di kalangan parti politik itu dengan kumpulan Ahzab. Kumpulan Ahzab ini adalah musuh Allah dan Rasul. Adakah Muslim yang berseberangan dengan Perikatan Nasional dan juga PAS itu adalah kafir? Sebab itu saya selalu untuk katakan bahawa yang ini juga mungkin sebahagiannya adalah ingatan juga kepada media ataupun jentera penerangan kerajaan, supaya benda ini diberikan penjelasan secara terbuka. Ia tidak boleh melalui Facebook semata-mata ataupun sebahagian pihak buat rakaman. Tak. Kerana tulisan ini akan dikongsikan di seluruh Malaysia melalui jentera mereka, dan kerajaan melalui agensi-agensi agama itu perlu untuk menjelaskan semua ini dengan terperinci. Bahkan saya katakan dahulu untuk melakukannya dalam bentuk forum, dialog, bahkan debat. Kerana Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang terkenal dengan orang yang menyatakan bahawa panggil beliau dan beliau akan berbahas, akan menerangkan di TV. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan bagi dia sepihak saja. Kena ada pihak yang kedua. Kerana penulisan ini sekiranya tidak ada pihak kedua yang memberikan persoalan kepada beliau, beliau akan sesuka hati, dan benda ini bahaya. Ada implikasi besar dalam saya tak pasti keselamatan negara juga, kerana ia membawa kepada isu takfiri. Bau-bauan itu bukan secara mutlak, tapi bau-bauan itu secara tidak langsung. Selepas daripada menjelaskan tentang peranan anak muda, beliau sebut hanya mereka yang buta Al-Quran sahaja, tidak mengambil iktibar dan petunjuk dengannya. Betul, setuju. Tapi ingin dikatakan kepada siapa? Kerana selepas daripada itu, kini disaksikan gelombang kebangkitan anak muda Melayu Islam dalam pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, yang telah memenangkan Perikatan Nasional PAS, secara khusus amat merasai kebenaran Al-Quran. Part mana tahu Tuan Guru? Bahaya kenyataan ini, kerana ia seakan memberikan anda adalah merupakan standar ataupun kayu ukur kebenaran Al-Quran itu ataupun tidak, sehingga mereka menolak segala habuan kebendaan serta slogan kuat menipu, kononnya menentang rasuah dan salah laku dengan propaganda yang hebat. Beliau menyindir kumpulan profesor yang menyokong kerajaan yang memerintah pada hari ini sebelum pada PRU itu sebagai profesor dan ilmuwan nyata berilmu tapi kecil akalnya, semata-mata bagi menggoda anak muda. Baik, saya suka juga untuk menyentuh antara para yang lain
Perkara yang paling penting adalah anak muda mendapat petunjuk Allah untuk menunaikan kewajipan mengundi yang merupakan jihad fardu ain, bukan lagi fardu kifayah, kerana Islam dan umatnya diancam. Pertama, adakah ini bermaksud semua yang tidak mengundi PAS ketika itu, yang jumlahnya lebih besar, termasuk dengan jumlah orang Islam itu, tidak menerima hidayah? Bahaya ni. Saya fikir banyak agensi-agensi kerajaan, khususnya fatwa, perlu untuk menilai benda ini berat. Dan dia kata bahawa ia fardu ain dan fardu kifayah kerana Islam dan umatnya diancam. Menurut rekod sebelum daripada 19 November ataupun sebelum PRU15, kerajaannya itu adalah PAS juga bersama di dalamnya. PAS juga sejumlah ahli parlimen dan juga menteri yang cukup penting. Kok macam mana yang dikatakan diancam itu? Kenapa tidak bertindak? Menteri Dalam Negeri ketika itu adalah setiausaha juga adalah setiausaha agung kepada Bersatu dan juga watak penting dalam Perikatan Nasional. Dan hari ini Ketua Pembangkang. Kenapa tidak diambil tindakan ketika mana ianya diancam? Adapun kalangan mereka yang tua pula tidak menunaikan kewajipan yang besar ini kerana merasakan ia tidak penting disebabkan jahil murakab. Wow. Takkan begini hanya kerana perbezaan tersebut. Isunya satu, anda menang ataupun anda menang tetapi anda tidak menang untuk mencukupi membentuk kerajaan. Maka Islam itu terancam dan juga fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Adapun penumbuhan kerajaan pasca pilihan raya adalah di luar tabi'i demokrasi yang sebenar bersama penipuan yang nyata dengan mengumpulkan semua kumpulan penipu, penyangak dan oportunis. Ya, bagi saya kerajaan ini bukan kerajaan yang sempurna seperti mana yang diharapkan kerana tergantungnya parlimen. Ia boleh untuk dikritik, tetapi saya kira kenyataan yang disebutkan luar tabi ini perlu untuk dicermin kepada diri parti Tan Sri sendiri, pada Presiden PAS. Kerana langkah syariatan itu juga adalah luar tabi'i dan digambarkan sendiri oleh Tuan Badan, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai tebuk atap. Tebuk atap. Ia juga adalah konsep luar tabi'i demokrasi kerana anda ambil dan berlaku dengan jelas scheme of things oleh Presiden Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional, scheme of things untuk mendapat, dan kemudian kumpulan penipu, penyangak dan oportunis dalam UMNO Barisan Nasional. Itulah juga Tan Sri Presiden PAS yang anda kumpulkan dalam pensyaratan. Saya tidak mahu berbicara tentang isu politik, tetapi kenyataan daripada Quran dan Sunnah yang sedang dikumpulkan ini menjurus kepada hal tersebut. Kemudian menyatakan tentang hubur riasah, penyakit yang suka untuk kepimpinan. Kalau itu tidak berlaku kepada Perikatan Nasional, kenapa sampai marah-marah dan menyindir istana tatkala istana tidak memihak kepada anda yang anda kata ada 115 SD tersebut? Itu adalah tanda hubur riasah. Dan juga umat Islam di seluruh dunia sedang dihalang kebangkitannya. Dan juga apabila demokrasi ala barat, kalau ianya demokrasi ala barat yang menghalang, kenapa anda di Terengganu, di Kelantan dan Kedah menang daripada kaedah yang sama, sistem yang sama, bukan saja di peringkat negeri, bahkan parlimen baru-baru ini PR15, anda pula rasa itu bukan sistem ala barat yang diharamkan. Dan kalau ada satu kenyataan yang bagi saya daripada segi ilmiah lah sangat berbahaya apabila menyatakan apabila Islam itu berkuasa memerintah negara yang adil kepada semua, maka pasti akan wujud kerajaan yang bersih daripada segala penyakit rasuah, salah urus dan lain-lain dengan beriman dan berakhlak, bukan saja berilmu. Kerajaan yang ditolak oleh mereka ini. Ada kelemahan mana-mana kerajaan termasuk yang hari ini, dahulu dan sebagainya. Tapi untuk menyatakan bila Islam, itu pun jadi permasalahan. Islam itu apa? Islam itu parti anda, orang lain tidak Islam, anda saja yang naik maka Islam baru boleh. Bahaya kerana di zaman Nabi SAW dah tentu Islam. Kerana yang memerintahnya, yang mengetua ialah Nabi SAW. Nabi tak pernah menyatakan bahawa akan berlaku kesempurnaan dalam kerajaan Nabi SAW. Abu Bakar, Umar menyatakan kalau dia salah, bermaksud akan dia sendiri menyatakan bahawa tak mungkin berlakunya kesempurnaan di dalam pemerintahan mereka. Walaupun mereka ahli syurga, termasuk dengan Nabi SAW. Tapi di zaman Nabi ada orang yang ditangkap dan dipotong tangannya kerana mencuri.
Ada orang yang berzina dan kemudian dia dihukum. Bahkan ada yang ditegur oleh Nabi SAW mengambil hadiah ketika mana menjalankan kerja. Itu Nabi SAW ada. Di sini, kenyataan ini cukup bahaya. Tak kala anda nanti menang dan menyatakan Islam, akhir sekali Islam akan terpaksa menanggung bahawa tengok, kata dah naik Islam, tiba-tiba tak selesai pun masalah-masalah yang dikatakan. Kerana Islam datang untuk memberikan panduan. Tetapi watak-watak dalam Islam itu, makhluk-makhluk yang ada itu, Islam itu divine, wahyu. Tapi kita dan aktor-aktor politik dan rakyat dan manusia itu bukan wahyu, bukan divine. Mereka akan melakukan kesilapan. Jadi para ini cukup berat bagi saya. Maka kemudian disimpulkan bahawa kumpulan yang berlawan sehingga kan PAS tidak mendapat kerusi paling banyak, walaupun PAS tidak bertahu dengan semua kumpulan yang tidak ekstrim. Maka terciptalah satu kumpulan ahzab, barisan parti dan kumpulan yang berbeza ideologi dan niat yang tidak ikhlas bersatu untuk menentang Islam, menentang PAS, menentang Islam. Dan digunakan juga dalam suratul Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, dan tatkala orang-orang mukmin melihat Ahzab. Mereka ni musuh Allah, Ahzab dalam peperangan Ahzab, Tan Sri Presiden PAS. Anda menyamakan. Saya fikir kalau jentera kerajaan dan bahkan fatwa tidak melihat perkara ini, perkara yang berat, ini mempunyai bau-bauan, mempunyai unsur takfiri yang sangat berat. Pihak yang tidak, yang memerintah, melawan dan menang, itu digambarkan azab dan digunakan. Ayat suratul Ahzab ayat 22 yang digunakan, yang dirujuk kepada Ahzab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ada bau-bauan takfiri dalam tulisan ini di penghujung, menyamakan pihak yang mengalahkan daripada perlawanan, perlumbaan nombor itu tadi yang membentuk kerajaan pada hari ini sebagai mereka yang di kalangan Ahzab. Sebab itu ia tidak boleh disenyapkan, sama ada ia memerlukan kepada pertimbangan keselamatan ataupun ia memerlukan kepada penjelasan melawan naratif ini secara terbuka, secara berdepan. Kalau ia masih lagi dilewatkan penjelasan, tidak diberikan ruang penerangan secara terbuka, saya bimbang ianya akan menjadi lebih parah dan usaha untuk meredam keadaan ekstremisme ini akan gagal kerana kelembapan dan kelewatan dalam bertindak dalam jentera kerajaan. Saya fikir itu adalah ulasan saya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.